Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda kembali dalam Berita Pagi edisi Khamis 22 September 2022. Dakwaan kerajaan gagal menguruskan ekonomi negara tidak berasas. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz sebaliknya berkata, ekonomi negara berkembang pesat berdasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara Gaza KDNK suku pertama dan kedua tahun ini yang memberansangkan. Ekonomi gagal tu tak ada basis kerana KDNK bertumbuh 8.9% pada suku kedua dan 5% pada suku pertama. Menunjukkan pertumbuhan 6.9%. Kadar pengangguran pun semakin menurun, 12 bulan berturut-turut. FDI naik dan sebagainya. All the list yang saya bagi tadi. Ini tidak menunjukkan ekonomi yang gagal. Terdahulu menerusi kenyataan Kementerian Kewangan, beliau berkata bajet 2023 juga akan terus mengutamakan agenda pembaharuan struktur bagi mengekalkan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sebagai ekonomi terbuka dengan jumlah perdagangan melebihi 120% daripada KDNK, kerajaan akan terus proaktif mempersiapkan negara menghadapi cabaran ketidaktentuan global. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata kerajaan melalui Bank Negara tidak bercadang untuk menambah ringgit kepada dolar Amerika Syarikat. Langkah itu mengundang risiko dan penggantian yang besar. Jelas beliau, sekiranya tambatan dilaksana, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar monetari negara dengan mata wangnya menjadi rujukan atas asas bagi tambatan ringgit. Jadi jika ringgit ditambat, Malaysia akan menghadapi kekangan untuk menetapkan dasar monetari dan rakyat terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi walaupun keadaan ekonomi negara kita tidak sama seperti di Amerika Syarikat. Langkah tambatan mata wang juga perlu dilengkapi dengan langkah kawalan modal, capital controls, bagi mengelakkan pengaliran keluar modal. Tindakan ini pastinya akan menjejaskan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Berdasarkan indikator ekonomi yang telah dicapai, tidak berada dalam situasi krisis kewangan mahupun ekonomi. Kadar pertukaran ringgit yang fleksibel pada masa ini merupakan dasar penting bagi mengimbangi keperluan dalam menyerap kejutan luaran. Persediaan menghadapi monsun timur laut, permis-permis awam dan sekolah-sekolah berasrama mempunyai fasiliti lengkap dan selesa dijadikan pilihan utama sebagai pusat pemindahan sementara PPS berkuat kuasa 1 Oktober ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan menjelaskan, Jemaah Menteri memutuskan perkara itu mengambil kira keperluan dan penjagaan kebajikan rakyat secara keseluruhan sekiranya bencana berlaku. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah diberi kuasa mengenal pasti dan mengisytiharkan mana-mana permis awam dan sekolah untuk dijadikan PPS bagi kelancaran operasi di lapangan. Kerjasama erat pelbagai agensi diteruskan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang bencana. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menyediakan 1,800 asetnya sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana banjir ekoran monsun Timur Laut MTL pada tahun ini. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, aset tersebut melibatkan operasi di darat, air dan udara termasuk 9 helikopter yang akan memantau kawasan berisiko. Dalam pada itu, beliau berkata, walaupun ada negeri tidak tersenarai sebagai kawasan tumpuan banjir pada musim MTL ini, pihaknya akan tetap siap siaga memandangkan bencana itu boleh berlaku tanpa diduga. Pesanan saya kepada komuniti dan juga masyarakat supaya sentiasa peka dengan apa yang diwawa dan juga dihebah oleh pihak kerajaan, terutama sekali daripada agensi kecemasan. Kerana mereka ni mungkin memahami tentang ciri-ciri dan juga tentang terens kawasan masing-masing. Mereka pun dah lali dengan keadaan yang berlaku di persekitarannya dan mereka juga mempunyai pengalaman yang lepas. Jadi sekiranya melihat tahap ini semakin bahaya, kita difahamkan sekarang ni dipasang pula amaran awal kepada komuniti untuk mereka mula bersedia bergerak untuk berpindah
Pilihan Raya Umum PRU tidak sesuai diadakan pada musim banjir berikutan beberapa faktor termasuk isu keselamatan dan kesihatan pengundi. Selain itu, jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, PRU pada musim tengkujuh juga memerlukan tenaga kerja dan kemudahan yang lebih berbanding musim biasa. Membuang undi. 3. Faktor kesihatan. Bila berlaku banjir, biasanya juga berlaku peningkatan dari segi penyakit berjangkit. Sebab bila berlakunya banjir, dalam keadaan ada air, waterborne disease ataupun penyakit-penyakit yang selalu menjangkiti melalui air akan meningkat, ya, macam-macam infectious disease. Itu memerlukan rawatan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Itu tak termasuklah kecederaan dan juga demam dan sesama disebabkan cuaca. Jadi dari segi kesihatan, dari segi Kementerian Kesihatan, memanglah dari segi kesesuaian diadakan pilihan raya waktu musim banjir ini tak sesuai. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Kerajaan akan terus mempergiat usaha menyelamatkan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket terbabit bagi membolehkan mereka pulang ke tanah air. Kementerian Luar dalam pernyataan memaklumkan jumlah keseluruhan laporan kes sindiket penipuan diterima setakat semalam 301 melibatkan negara Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand. Daripada jumlah itu, 168 orang telah berjaya diselamatkan dan pulang ke tanah air. Ini termasuk 15 mangsa sindiket di Kemboja yang tiba di KLIA 2 pada 20 September. 34 orang sedang ditahan di depoh tahanan imigresen, manakala 99 lagi masih dikesan pihak berkuasa negara terlibat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini berkata, kerajaan akan memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket dibawa pulang dengan selamat dan usaha sedang dilaksana melalui saluran yang ada bagi tujuan tersebut. Ujar beliau, kerajaan amat prihatin dan mengambil serius mengenai nasib rakyat yang terkandas di Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand kerana susulan menjadi mangsa sindiket terbabit. Dalam pada itu, satu jawatan kuasa khas pelbagai agensi diketuai Kementerian Luar akan diwujudkan khusus mengenai isu rakyat Malaysia terkandas ekoran sindiket penipuan kerja. Perkara tersebut diputuskan menerusi mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, menerusi satu kenyataan memaklumkan isu tersebut telah dibincangkan secara serius dan kerajaan amat prihatin dengan nasib keluarga dan rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara. Penubuhan jawatan kuasa khas ini antara usaha kerajaan memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan dibawa pulang dengan selamat. Orang ramai dinasihatkan memastikan kesahihan tawaran kerja di luar negara dengan menghubungi Kementerian Luar agar tidak terjebak dengan sindiket penipuan kerja. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperkenal program bimbingan Kelab Usahawan 1 Juta KU1J at KPLB ke arah mengubah usahawan desa menjadi usahawan jutawan. Jadi kita pilih 25 orang peserta dari kalangan usahawan. Mereka sudah ada basic dalam perniagaan. Malah di kalangan mereka ada yang dah 10 tahun, ada yang dah 12 tahun, ada yang 8 tahun. Jadi kita nak tengok bila kita buat macam ni punya program, macam mana dia punya pendapatan, dia punya disiplin, dia punya kaedah yang dipandu arah oleh mentoring ni. Usahawan perkhidmatan, pembuatan, pertanian dan pelancongan desa yang terpilih akan dibimbing selama 12 bulan secara maya dan fizikal. Bukan sahaja kewangan, tetapi kami perlukan bimbingan dari segi cara betul profesional mengendali sebuah perniagaan yang untuk meningkat maju supaya sampai ke produk kita sampai boleh diedarkan di luar negara. Bagi saya ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus di mana kita tahu bahawa usahawan-usahawan banyak bergerak tanpa ilmu. Jadi dengan adanya inisiatif seperti ini, saya
saya rasa banyak usahawan yang boleh berkembang maju. Jadi bagi saya usahawan-usahawan luar bandar kena bertindak luar, orang kata luar daripada kemampuan diri untuk make sure that kita pun berjaya seperti usahawan-usahawan yang ada sekarang ni. Alhamdulillah terpilih dan saya ucapkan sangat terima kasih kepada pihak KPLB sendiri yang menganjurkan program KUJ yang pada saya memang agak luar biasa. InsyaAllah saya yakin daripada 25 orang ni bukan setakat menghasilkan 1 juta untuk base 1 tahun yang ni. InsyaAllah kita akan mampu untuk menghasilkan lebih. Kerajaan Persekutuan mempertimbang untuk menumbuhkan federasi menggabungkan koperasi di Institusi Pengajian Tinggi IPT dan Institusi Pendidikan Guru IPG seluruh negara. Langkah itu dapat memberi pendedahan baru termasuk menguruskan koperasi dengan lebih sistematik. Mereka boleh berpeluang untuk bertukar-tukar fikiran, untuk mereka merancang, membincangkan bagaimana untuk nak menyelaraskan, sebagai contoh, aktiviti-aktiviti koperasi di IPTA, di IPG. Beliau berkata demikian dalam majlis Malam Sua Mesra Alumni Sri Temanggung IPG Kampus Kemenggong Ibrahim, Johor Bahru. Pada majlis tersebut, beliau mengumumkan peruntukan RM100,000 kepada koperasi IPG tersebut. Tenaga Nasional Berhad TNB memperuntukkan RM21 bilion bagi program Grid Masa Depan bermula tahun ini hingga 2024. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB Datuk Baharudin berkata pelaburan itu bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kebolehpercayaan rangkaian penghantaran dan pembahagiaannya. Jelasnya, langkah itu juga sejajar usaha mempercepat kerjasama antara syarikat utiliti tenaga serantau bagi mewujudkan Grid Tenaga ASEAN APG. APG merupakan salah satu projek perkongsian terbesar dan paling berwawasan di rantau ini, bertujuan menyepadukan sepenuhnya sistem grid kuasa Asia Tenggara. Diunjur menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang tahun 2050 dengan populasi yang berkembang pesat. ASEAN dilihat paling berisiko menghadapi kesan pemanasan global. Menerusi projek APG, anggota ASEAN boleh memanfaatkan sumber tenaga dari negara jiran ketika krisis serta menyediakan peluang perdagangan dan memanfaatkan harga sumber tenaga pada masa akan datang. Jenazah mantan Ketua Menteri Melaka ke-5 Allahyarham Datuk Seri Muhammad Adib Muhammad selamat dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Al-Azim Bukit Palah Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Turut hadir memberi penghormatan terakhir Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir sekitar 8.20 pagi semalam di Hospital Kuala Lumpur. Allahyarham dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka pada 11 Julai 1978 hingga 26 April 1982 ketika dipilih sebagai adun air panas. Allahyarham juga merupakan bekas ahli Parlimen Alur Gajah bermula tahun 1982 hingga 1990 dan pernah berkhidmat sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Koperasi dan Usahawan. Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP akan mengadakan perbincangan dengan Polis Raja Malaysia PDRM yang memfokuskan mekanisme utama mengatasi penipuan dalam talian yang makin berleluasa. Pengarah bahagian gerakan kepenggunaan KPDN-HCP Adi Ratno Triani berkata, selain PDRM, kerjasama turut dilaksana dengan agensi-agensi lain termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Bank Negara. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sepanjang PKP lalu lebih 20,000 aduan diterima KPDN-HCP dengan sebahagian besar melibatkan jenayah penipuan dalam talian. Sepanjang pandemik, daripada jumlah aduan yang saya sebut tadi untuk tahun 2020, paling banyak adalah berkenaan dengan online. Daripada jumlah, biasanya kalau dalam 20,000, kita akan dapat 7 ke 8,000 adalah berkenaan online. Beli barang dapat tak sama. Ini pun sudah scam juga lah kan.
Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang akan mengeluarkan notis arahan kepada pemilik tapak pelupusan sisa pepejal DPS Pulau Burung Fasa 1 selepas pihaknya menerima aduan mengenai pelepasan air larut, resepan atau leachet dari kolam takungan di tapak berkenaan. Pengarahnya Sharifah Zakiah Said Sahab berkata notis itu akan dikeluarkan kepada pemilik tapak iaitu pihak berkuasa tempatan PBT berkaitan untuk meningkatkan pemantauan keselamatan serta kawasan pencemaran di tapak. Mana-mana permis yang tertakluk di bawah Perintah Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling EIA dan didapati gagal mematuhi kehendak Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 boleh dikenakan arahan berhenti kerja. Menurut beliau, pihaknya menerima aduan pada petang Selasa. Penduduk menyedari ada aliran air berwarna hitam memasuki kawasan Paya Bakau bersebelahan sebelum memasuki laut. Pelepasan dipercayai telah berlaku beberapa jam sebelum aduan diterima. Siasatan mendapati ada beberapa batang paip dipasang pihak tertentu bagi tujuan menyalurkan sisa air larut resap ke dalam kawasan Rizab Paya Bakau. Selain sampel diambil dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan analisis, satu laporan polis turut dibuat. Perkembangan luar negara, penularan demam denggi di Pakistan semakin buruk. Jabatan Kesihatan Wilayah Sind di selatan negara itu merekodkan 27 kematian pada bulan ini akibat penyakit tersebut dengan 353 kes baru direkodkan dalam tempoh 24 jam yang lepas. Setakat ini, jumlah pesakit pada September mencecah 3,594 kes, menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini sebanyak 6,163 kes. Di wilayah utara pula, Jabatan Kesihatan mendedahkan 284 kes lagi disahkan dengan kes aktif di wilayah itu sebanyak 1,729, menjadikan jumlah kumulatif kes 5,264. Hospital di beberapa wilayah di Pakistan kini berhadapan tekanan akibat peningkatan kes tinggi, malah ada hospital yang menukar wad COVID-19 kepada wad denggi. Negara-negara Eropah pula diminta siap siaga berdepan gelombang baru COVID-19 dengan musim luruh yang semakin hampir. Kemunculan gelombang terbabit merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Agensi Perubatan Eropah EMA memaklumkan meskipun kes COVID-19 di Eropah turun, namun pandemik masih belum berakhir. Ketua Strategi Ancaman Kesihatan dan Vaksin EMA, Marco Cavalieri, mengingatkan terdapat keberangkalian untuk gelombang baru muncul. Berdasarkan trend sejak 2 tahun lepas, gelombang baru muncul pada musim luruh. Justru ia berkemungkinan untuk terjadi lagi tahun ini. Baik saudara, ini pula di Amerika Syarikat 47 individu didakwa atas kesalahan berkaitan skim penipuan bantuan COVID-19 berjumlah $240 juta di Minnesota. Pengarah FBI Christopher Wray berkata penipuan itu berselindung di sebalik program pemakanan kanak-kanak persekutuan semasa berlakunya pandemik. Antara yang didakwa pengasas dan pengarah eksekutif Feeding Our Future, sebuah pertubuhan bukan berasaskan keuntungan, Amy Brock, 41 tahun. Pertubuhan bukan kerajaan itu giat mempromosi program bantuan makanan kepada kanak-kanak yang sebenarnya tidak wujud. Menurut Jabatan Kehakiman, Feeding Our Future mendakwa telah membuka lebih 250 tapak di seluruh Minnesota semasa wabak COVID-19. Hasil penipuan membolehkan sedikit itu membeli kenderaan mewah, harta kediaman dan komersial serta beberapa tanah di luar negara. Defendant menghadapi pelbagai pertuduhan daripada penipuan dalam talian kepada program persekutuan rasuah dan pengubahan wang haram.
perkembangan sukan, Melaka United FC akan mengambil iktibar terhadap pembatalan slot beraksi dalam Piala Malaysia 2022 bagi memastikan pasukan berkenaan dapat terus bersaing dalam Liga Malaysia Liga M musim depan. Melaka United FC dalam kenyataan memaklumkan kelab masih berusaha menyelesaikan semua masalah dihadapi dan percaya krisis berlaku dapat diselesaikan jika semua pihak bersama-sama membantu memastikan kebajikan pemain, jurulatih dan pegawai pasukan. Terdahulu, Liga Bola Sepak Malaysia MFL memaklumkan kelab bola sepak Melaka United FC tidak dibenarkan beraksi dalam Piala Malaysia 2022 susulan kegagalan pihak pengurusan melunaskan tunggakan gaji pemain dan pegawainya. MFL menjelaskan ahli lembaga pengarahnya membuat keputusan itu selepas kelab berkenaan gagal menyelesaikan bayaran tunggakan gaji mengikut tarikh ditetapkan. Menurut MFL, Melaka United telah menerima notis peringatan pada 6 September lepas untuk menyelesaikan segala tunggakan gaji atau mendapat persetujuan bersama pegawai dan pemain yang terlibat sehingga 20 September. Bagaimanapun, kenyataan itu menyebut setakat semalam, Melaka United hanya mengemukakan bukti pembayaran sehingga Jun 2022. MFL turut mengingatkan kelab itu supaya menyelesaikan baki tunggakan gaji berkenaan bagi mengelakkan mereka tidak diberikan lesen untuk bersaing dalam Liga Malaysia 2023. Mengenai pasukan gantian bagi slot Melaka United dalam saingan Piala Malaysia, MFL memaklumkan ia akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim enggan menjadikan JDT sebagai tempat persaraan pemain ternama dunia sekaligus menyangkal khabar angin mahu membawa masuk Mesut Ozil. Ia bagi memastikan JDT tidak mengulangi tindakan membayar pampasan terlalu tinggi seperti yang pernah dilakukan sebelum ini setelah melepaskan beberapa pemain import. Namun, Tunku Ismail tidak menolak jika pemain Argentina Papu Gomez menyatakan minatnya menyertai juara 8 kali Liga Super itu musim akan datang andai harganya munasabah. Baginda hanya mahukan pemain yang boleh memberi komitmen tinggi sekaligus menghasilkan impak dan kejayaan kepada JDT berbanding populariti. Katanya Hana Luciano Figueroa yang merupakan bekas pemain dan berasal dari Argentina berjaya memberi komitmen dan karakter diimpikan JDT. Malaysia bukan satu destinasi untuk mana-mana pemain nama besar datang. Kalau mereka nak gaji besar dan liga yang lebih hebat, mereka akan pergi di Jepun ataupun China, Arab Saudi, UAE boleh. Kalau nak datang ke Malaysia setakat untuk pencen dan dapat duit yang begitu banyak tetapi tak memberi 100% kepada pasukan, tak guna juga, membazir. Sukan Malaysia Sukma 2022, kontingen Negeri Sembilan mengutip pingat emas ke-15 menerusi Sukan Bola Keranjang 5 sebelah wanita selepas menewaskan Selangor 46-41. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Maba Kuala Lumpur itu menyaksikan suku pertama pasukan Selangor lebih mendominasi pemain berbanding Negeri Sembilan apabila mendahului 11-5. Negeri Sembilan kemudian memperkemas strategi sekaligus merapatkan jurang kepada 21-20 di suku kedua. Memasuki suku ketiga, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan saling bertukar mata. Peningkatan demi peningkatan ditonjolkan pasukan Negeri Sembilan di suku terakhir dengan serangan lebih berkesan untuk menang 46-41. Menurut jurulatihnya Lee Keng Tian, strategi untuk memperkuatkan benteng pertahanan adalah kunci kejayaan pasukan Negeri Sembilan ke atas Selangor. Sementara itu, pengarah MSN Negeri Sembilan Datuk Sabudin Sani berpuas hati dengan prestasi atlet-atlet negeri itu setakat ini. Menurutnya, kontingen Negeri Sembilan berada pada tahap cukup membanggakan dan mampu mengutip lebih banyak pingat emas dalam tempoh baki beberapa hari lagi. Dan kita sebenarnya kontingen Negeri Sembilan mensasarkan kedudukan single digit. Kalau single digit maksudnya kedudukan 9, 8, 7 dan seterusnya lah. Ya. Kita
cuba memperbaiki daripada tahun 2018 iaitu kita dapat kedudukan nombor 13. Saya yakin dan percaya ini boleh dicapai berdasarkan ada berapa lagi permainan yang masih lagi on dan kita dah masuk final. InsyaAllah. Setakat ini Negeri Sembilan berada di tangga ke-11 dengan mengumpul 15 emas, 4 perak dan 20 gangsa. Pada edisi 2018, Negeri Sembilan menduduki senarai ke-12 daripada 15 kontingen yang bertanding dengan memperoleh 13 emas, 18 perak dan 43 gangsa. Beralih ke sukan angkat berat, atlet kebangsaan Eli Cassandra berpuas hati apabila berjaya menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Sabah dalam sukan angkat berat kali ini. Ia sekaligus menjadi penamat terbaik buatnya yang membuat penampilan terakhir di tamasya tersebut. Eli yang bertanding dalam kategori bawah 55 kg wanita berjaya melakukan angkatan terbaik 76 kg dalam acara snatch, diikuti 93 kg bagi acara clean and jerk. Angkatan keseluruhan Eli yang berjumlah 169 kg cukup bagi menghadiahkan emas buat kontingen negeri di bawah payu itu. Kali pertama Eli menghadiahkan emas buat kontingennya pada Sukma Perak 4 tahun lalu dalam kategori bawah 53 kg. Pingat perak dimenangi atlet Sarawak Martini Chan dan gangsa milik atlet Terengganu Alia Adani Johari. Baik saudara, berita pagi edisi 22 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah 22 September 2022.
Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM mempergiat program I Care for You Care Kasih dengan menyantuni 8 ketua isi rumah KIR tersenarai di bawah sistem e-Kasih di Pulau Sebatik Tawau. Sumbangan turut disalurkan dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad berbentuk peralatan kesihatan, ubat-ubatan, bakul makanan dan wang tunai. Sumbangan disampaikan ketika program berkenaan di Kampung Mandadak Baru Pulau Sebatik Tawau. Penerima merupakan KIR dari Kampung Wales Bay, Kampung Sungai Tamang dan Kampung Mandadak Baru. Kita buat ini adalah untuk menggalakkan agensi-agensi korporat ini untuk melaksanakan program-program sebegini dengan penerimanya adalah daripada senarai e-Kasih lah. Sebab peralatan perubatan ini kadang-kadang dia harga dia mahal dan sebagainya. Jadi kita bantu untuk meringankan beban lah. Kami sebenarnya menyediakan dana kepada pihak ICU Sabah dan program ini diselenggarakan oleh pihak ICU. Dia sebab di mana data-data mereka akan gunakan untuk mendapatkan data-data yang layaklah untuk menerima bantuan ini. Ya, saya berterima kasih dan bersyukurlah banyak-banyak. Terima kasih. Saya tidak sangkalah bahawa saya dapat yang barang begini, kursi roda begini ini. Tapi syukur alhamdulillah lah. Saya beli berjalan sana kemari dalam kawasan rumah saya sendirilah. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Ya, sebab kami berada jauh di pulau pun, artinya sampai sumbangan itu sama kami di sini. Jadi saya terharu lah. Ya, jadi itu saja yang saya boleh ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri. Secara keseluruhan, seramai 16 KIR disantuni setakat ini melalui program I Care for You ICU JPM termasuk di Tawau, Kudat, Matunggong, Kiulu, Tuaran dan Kota Belud. Tahun ini merupakan tahun keempat Bank Islam bekerjasama dengan ICU JPM melaksanakan program membantu golongan memerlukan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah melaksana pelbagai inisiatif melahirkan generasi terdidik dan berminda kelas pertama bagi memacu ekonomi negara berasas inovasi. Usaha dijayakan dengan kerjasama pelbagai pihak. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Khan, peranan sekolah dan universiti penting dalam menghasilkan modal insan berorientasi pendidikan, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM ke arah menjayakan revolusi industri 4.0. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementeriannya Maria Chong dalam program Bicara Kanta You Science sempena Majlis Perasmian Karnival Sains Sabah, Minggu Sains Negara dan Minggu Angkasa Kebangsaan peringkat Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Bicara Kanta You Science menampilkan perkongsian daripada perintis bidang sains dan teknologi Profesor Emerita Tan Sri Dr. Mazlan Othman. Hari ini saya telah berkongsi ilmu mengenai bagaimana astronomi ini boleh dijadikan asas untuk kita mengenali dengan lebih mendalam apakah itu perubahan iklim dan bagaimana ilmu astronomi kita boleh memberi kita sedikit insight mengenai modeling untuk perubahan iklim. Pastinya UMS committed dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan ini dan kewujudan New Science itu sendiri sebagai satu manifestasi lah mengukuhkan bahawa UMS committed dalam membantu national dan juga states dalam memperbanyakkan lagi mungkin dari segi minat-minat di kalangan pelajar dalam bidang-bidang berkaitan dengan STEM ni. Kita bergerak bersama-sama dengan pihak KSTI dan juga MOSTI di mana kita berharap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah berdasarkan aktiviti-aktiviti ataupun plan strategik yang telah disediakan oleh pihak kementerian itu sendiri. Dan pada masa yang sama, universiti of course dengan adanya kepakaran yang kita ada pada hari ini dan juga pelajar-pelajar kita adalah salah satu inspirasi mana kita dapat negara untuk meningkatkan lagi STEM ini.
Menjelang pembentangan bajet 2023, Majlis BS meletak harapan tinggi agar lebih banyak peruntukan bagi memperkasa ekonomi golongan belia termasuk di negeri ini. Ia berikutan keadaan ekonomi tidak menentu yang dijangka berterusan sehingga tahun hadapan. Timbalan Presiden MBS Muhammad Nur Hilmi Milus mencadangkan pelaksanaan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bersasar selain pemberian lebih banyak subsidi barang keperluan asas. Ini bagi mengimbangi krisis ekonomi global. Jadi apa yang kita pohon adalah bajet itu dapatlah mengimbangi krisis ekonomi pada tahun hadapan yang dianggarkan yang akan memberikan kesan kepada rakyat secara keseluruhan. Jadi bantuan-bantuan inisiatif bantuan yang akan dicadang itu mestilah mampu untuk membantu mengurangkan beban dan kos sara hidup dan ia boleh menyelamatkan rakyat. Beliau yang ditemui RTM di Kota Kinabalu, bajet 2023 memfokuskan inisiatif pengurangan kadar pengangguran belia selain menetapkan kadar gaji setimpal serta serba mampu untuk belia menjalani kehidupan. Hilmi turut menyeru pewujudan industri kawalan makanan ataupun tanaman komoditi agar bekalan stok makanan sentiasa mencukupi dan tidak bergantung kepada stok import. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 152 jangkitan baharu semalam, penurunan 6 kes berbanding hari sebelumnya. Angka jangkitan diperoleh daripada 2,238 sampel ujian. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, meskipun angka jangkitan baharu adalah lebih rendah, namun kadar positiviti yang lebih tinggi direkodkan semalam, iaitu 8.22% berbanding 7.36% sebelumnya. 8 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu, antaranya Kalabakan, Kuala Penyu, Kunak, Nabawan, Pitas dan Semporna. 4 daerah merekodkan jangkitan baharu 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Tuaran dan Sandakan. Sebanyak 145 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2, 2 kes dalam kategori 3 serta 5 kes dalam kategori 4. Satu sistem pengesanan awal bencana banjir yang lebih canggih di kawasan berhampiran sungai diharap diwujudkan bagi menjamin keselamatan orang ramai. Ini penting memandangkan bencana berkenaan bukan sahaja mengancam keselamatan penduduk, malah warga sekolah yang terletak di kawasan berdekatan sungai. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Mandalipau, Rena Kukundu berkata, pewujudan sistem pengesanan banjir terbaik mampu direalisasikan dengan kerjasama institusi pengajian tinggi yang mempunyai keupayaan melakukan kajian menangani isu tersebut. Ia sekaligus dapat menjamin keselamatan warga SK Mandalipau yang terletak di kawasan hulu sungai dan sering berlaku banjir. Terutama sekali di tempat ini kepala air sangat berisiko. Jadi saya tadi dipahamkan oleh pihak bomba agar membuat pembecahan air, kedalaman air semasa atau sebelum berlaku banjir itu. Tapi saya rasa ini adalah satu idea yang bagus dari pihak bomba. Tetapi adalah lebih selamat lagi kita mengadakan satu kaidah yang lebih moden lah. Beliau ditemui RTM selepas taklimat keselamatan bomba di SK Mandalipau Papar. Ia turut dihadiri penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ini merupakan satu julung-julung kali yang kita laksanakan di sekolah. Walaupun kita sudah menjalankan eko pelancongan Alumis River ini beberapa tahun, tapi ini merupakan satu yang terbaiklah yang telah diberikan oleh pihak bomba atas kerjasama. Antara pengisian program, demonstrasi memadam api dan menyelamat mangsa banjir. Para pelajar sekolah agama diingatkan sentiasa menghormati golongan guru yang banyak berkorban demi menyampaikan ilmu. Ia seiring perspektif Islam yang melihat pekerjaan guru sebagai profesion mulia dan disanjung tinggi. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata, kehebatan peranan guru seharusnya sentiasa dihargai. Mari kita muliakan guru, mari kita berbuat baik dengan guru-guru
Mudah-mudahan dengan itu keberkahan dalam hidup kita, keberkahan ilmu yang kita terima, dengan itu asbab kepada anak-anak kita ini akan mencapai kecemerlangan hidupnya di luar sana dan asbab kepada mereka akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat insya-Allah. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia Sekolah Menengah Agama Toh Puan Hajar Rahmah di Kinarut. Antara aktiviti diadakan pertandingan melukis poster, deklamasi sajak, pertandingan video pendek kemerdekaan dan pertandingan menghias kelas. Dalam pada itu, Datuk Saiful Zaman berharap para pelajar proaktif mengambil bahagian dalam aktiviti kenegaraan seperti sambutan Hari Malaysia agar dapat mendalami makna kemerdekaan. Sandakan bakal menjadi lokasi pertandingan usahawan bertaraf antarabangsa dengan sasaran 50 penyertaan. Ia dianjurkan sebuah syarikat perniagaan antarabangsa dengan sokongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri dan Persekutuan. Pengerusi penganjur pertandingan Elvis Lu Mun Yu berkata pertandingan berkonsep digital ini akan memperlihat keupayaan serta kreativiti pengusaha mengaplikasi teknologi dalam persembahan ketika pertandingan berkenaan. Ia selaras setuju kerajaan menerapkan revolusi industri 4.0 yang menuntut usahawan terutama golongan muda memanfaat teknologi dalam melonjakkan ekonomi negara, khususnya menembusi pasaran global yang berdaya saing. Boleh kasih ruang dan peluang pemuda, orang muda ada satu harapan untuk teruskan dia punya bisnes. Saya harap banyak orang muda usahawan yang bersemangat boleh bantu pemuda-pemuda dengan usahawan disanakan. Elvis yang juga Ketua Bahagian Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Sandakan menyatakan demikian kepada RTM di Sandakan. Pertandingan peringkat negeri dijadual berlangsung 8 Oktober depan dan 3 pemenang utama akan bersaing di peringkat antarabangsa pada 27 Oktober di Kuala Lumpur. Sekian berita pagi Sabah yang sahih hanya di RTM. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Kita sayang Sabah, negeriku tercinta, bersatu sehati ke harapan. Satu aspirasi, satu destinasi, visi dan misi milik kita semua. Sabah maju jaya, salam Malaysia, dikenali di seluruh dunia. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut.
Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 22 September bersama saya, Bu Mawin. Sarawak melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN telah membuat persiapan rapi untuk menghadapi musim tengkujuh timur laut akan datang yang diramalkan membawa hujan lebat dan ribut petir. Pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, monsun tersebut dijangka melanda Sarawak mulai Disember tahun ini hingga Januari tahun depan. Dato' Amar Douglas selepas mempengerusikan mesyuarat secara dalam talian berkaitan persiapan Sarawak mendedahkan perbincangan untuk merancang persiapan JPBN dengan semua pentadbiran peringkat bahagian, jabatan dan badan berkaitan seluruh negeri telah dilakukan. Menerusi kenyataan media, beliau menambah Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mengenal pasti 310 lokasi titik panas banjir seluruh negeri selain 97 lokasi yang mana perhubungan jalan raya paling terdedah untuk terputus hubungan. Seramai 1,590 anggota jabatan berkenaan akan bertugas semasa tempoh monsun tersebut dan dibantu 9,187 ahli bomba komuniti dan 8,624 ahli pasukan tindak balas kecemasan komuniti. Manakala bagi pasukan polis Diraja Malaysia, kira-kira 1,663 anggota akan terlibat. Sebanyak 631 pusat pemindahan yang mampu menampung 188,360 penduduk terjejas di sekolah dan pusat komuniti juga telah disediakan. Jabatan Kebajikan Masyarakat pula telah menyediakan depo stok makanan dan keperluan lain serta catering makanan. Seramai 1,971 pegawai dan sukarelawan sedia membantu di pusat pemindahan. Pengawal Pantai Sarawak yang baru ditubuhkan juga turut menyertai 6 pemintas, 6 perahu panjang dan 100 anggota. Dalam pada itu, kursus 3 hari akan diadakan di Sibu bulan depan bagi memantapkan persediaan pelbagai pihak terlibat. Dato' Amar Douglas turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ismail, Sultan Johor kerana sudi menyumbangkan 6,400 buah kemah kepada JPBN yang merupakan program di bawah Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng semalam telah menerima kunjungan hormat daripada pemangku pengarah cawangan khas Polis Diraja Malaysia Datuk Baharudin Ahmad yang baru dilantik pada Ogos lalu. Bercakap kepada pemberita, Datuk Baharudin memberitahu perjumpaan itu adalah bagi menerangkan peranan serta matlamat cawangan khas Malaysia dalam menjamin keselamatan di negeri ini. Dalam pada itu, beliau juga memberi khidmat nasihat kepada Premier Sarawak berkenaan aspek keselamatan awam dalam persiapan menghadapi pilihan raya nanti. Ini termasuk etika penggunaan media sosial ketika berkempen agar tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan awam serta kelangsungan proses pilihan raya. Berhubung dengan keselamatan negeri Sarawak, matlamat saya sebagai pengarah cawangan khas ingin menyatakan bahawa kepentingan untuk memastikan rakyat selamat keluar dalam pilihan raya yang akan datang ini adalah amat penting untuk memastikan bahawa hak rakyat untuk mengundi itu dapat dinyatakan dengan seberapa ramainya orang selamat untuk keluar mengundi. Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, yang turut bersama rombongan kunjungan hormat tersebut pula berkata, aspek keselamatan awam sentiasa menjadi keutamaan dan beliau berharap semua parti politik yang bertanding akan menjaga etika masing-masing, terutamanya menerusi platform media sosial. Kadar jenayah di Miri bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini menunjukkan penurunan ketara sebanyak 51% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Namun, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Nagacabu menasihati masyarakat supaya sentiasa berwaspada dan tingkatkan keselamatan masing-masing. Supaya tidak
Ke arah itu, katanya, kerjasama polis dan masyarakat perlu sentiasa dipertingkat untuk membanteras jenayah di Miri. Tambahnya, pihaknya akan menggandakan program Hari Bersama Pelanggan agar masyarakat dapat menjadi mata dan telinga polis menyalurkan maklumat. Beliau berucap demikian pada Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri bagi bulan September di Padang Kawat IPD Miri. Pada perhimpunan itu, ACP Alexan turut menyampaikan sijil penghargaan kepada John Zai kerana telah membantu polis menahan suspek yang terlibat dalam kes ragut di Taman Bungku Miri baru-baru ini. Turut menerima sijil penghargaan 14 penerima terdiri daripada anggota lain-lain pangkat dan kaki tangan pentadbiran IPD Miri. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengagihkan zakat sejumlah 50.58 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini kepada golongan asnaf yang berhak. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata jumlah tersebut telah diagihkan menerusi 4 program utama. 4 program tersebut adalah program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Saya yakin dan percaya mungkin hampir 80 atau 90 juta akan kita agihkan dalam tahun ini untuk bantuan kepada masyarakat. Beliau memberitahu pemberita pada majlis menyerahkan bantuan kepada 7 orang penerima asnaf yang layak bertempat di Pejabat TBS bahagian Sarike, turut menzahirkan penghargaan dan berterima kasih kepada pembayar-pembayar zakat kerana memberi kepercayaan kepada TBS dalam menguruskan pengagihan zakat ini. Keterangkuman. Raikan kesejahteraan. Raikan perpaduan. Raikan keluarga Malaysia. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Bersua kembali. Pengesanan awal kanser payudara dalam kalangan wanita melalui pemeriksaan sendiri atau saringan mamogram berkala memainkan peranan penting. Pakar bedah payudara dan endokrin Hospital Umum Sarawak HUS Dr. Aminur Hafiz Maliki berkata ini agar pengesanan peringkat awal dapat dibuat sekaligus rawatan segera boleh diberi. Buat pengesanan awal. Bila dapat pengesanan awal, kita dapat memberi rawatan awal. Peluang sembuh sangat tinggi. Itu yang kita nak ubah. Dr. Aminur berkata demikian kepada RTM di Kuching. Sementara itu, beliau juga memberitahu Unit Pembedahan Payudara dan Endokrin HUS akan menganjurkan Pink Charity Run 2022 pada 16 Oktober depan bersempena dengan Bulan Kesedaran Kanser Payudara yang disambut sepanjang Oktober. Dr. Aminur yang juga timbalan pengerusi penganjur larian amal itu berkata pihaknya menyasarkan lebih 500 peserta menyertai larian amal sejauh 3 dan 5 kilometer itu untuk memberi kesedaran terhadap bahaya kanser payudara dalam kalangan masyarakat. Tambahnya lagi, larian amal yang akan diadakan di perkarangan bangunan lama Dewan Undangan Negeri di Petrajaya turut akan disertai bekas pesakit kanser payudara. Selain daripada hadiah medal kepada peserta, turut diadakan aktiviti cabutan bertuah, zumba dan aktiviti untuk kanak-kanak. Larian amal itu turut diadakan secara virtual melibatkan kategori larian sejauh 5 km. Orang ramai yang ingin menyertai larian tersebut boleh mendaftar di laman sesawang tertera sebelum tarikh tutup pada 13 Oktober. Peka dan kreatif dalam mencipta produk daripada bahan terbuang dan kitar semula. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Pendidikan dan Pembangunan Komuniti Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Frederick Lalong Ngilo berkata, ia bagi meningkatkan kebersihan alam sekitar. Ujar beliau dengan inovasi tersebut, ia mampu menceriakan suasana sekaligus menghindarkan alam sekitar daripada tercemar selain meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Menghasilkan
bahan daripada bahan terbuang ini kepada sesuatu yang dapat menceriakan alam sekitar berbanding daripada membuang bahan-bahan tersebut. Maka dengan program ini dia dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mencipta perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang daripada hasil inovasi masing-masing. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa majlis Carefully Recycle Everything dan pertandingan reka cipta bahan terbuang di Gelanggang Futsal Batu Biah, Limbang. Seramai 3,000 warga emas dijangka terlibat dalam aktiviti senam aerobik yang berlangsung secara serentak di semua bahagian di Sarawak bersempena sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan 2022 peringkat negeri yang akan diadakan di Bintulu pada 1 Oktober depan. Kenyataan media Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak memaklumkan acara tersebut yang merupakan pengisian utama sambutan berkenaan bakal dinobatkan dalam Malaysia Book of Records. Selain itu, aktiviti penanaman pokok juga akan diadakan di kesemua 12 bahagian bagi menyokong inisiatif kerajaan dalam menjayakan program 100 juta penghijauan Malaysia. Sambutan yang bertemakan daya tahan dan sumbangan warga emas diadakan berpandukan kepada konsep memberi kesedaran tentang persediaan bagi menghadapi cabaran negara tua yang bakal dihadapi oleh Malaysia. Ini termasuk persediaan daripada aspek kesihatan, ekonomi dan kebajikan bagi memastikan keharmonian warga emas sentiasa terjamin. Sarawak diyakini mampu menempatkan diri dalam kelompok 5 terbaik pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20 Kuala Lumpur yang sedang berlangsung kini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menzahirkan keyakinan tersebut berdasarkan kedudukan kontingen Sarawak yang kini berada di tangga ke-6 dengan mengumpul 16 pingat emas, 20 perak dan 29 gangsa. Tambahnya, Sarawak masih berpeluang menambah koleksi pungutan pingat berikutan terdapat beberapa acara sukan yang berpotensi untuk menyumbang pingat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Sekretariat Sukma Sarawak di Kuala Lumpur. Datuk Seri Abdul Karim juga mendedahkan postmortem akan diadakan selepas Tamasya Sukma ini bagi mengenal pasti kesilapan dan agar semua pihak dapat berusaha meningkatkan prestasi di Sukma akan datang. Turut hadir dalam sidang media tersebut timbalannya Datuk Gerald Rentab Jabu. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 22 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.